اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يتقبل الله من المتقين. Hanya sahaja Allah menerima amalan daripada mereka yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah memberikan peluang kepada kita, dan alhamdulillah setelah 2 tahun kita terumbang-ambing dari segi boleh menyambutnya Ramadan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah sampailah jadinya endemik menyebabkan kita dah boleh rapatkan soft. Cuma yang hari ni orang bincang rapat soft ke rapat sejadah tu ya. Tapi alhamdulillah peluang-peluang yang ada itu memudahkan urusan kita. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ni sebelum kita berpuasa pun kita dah mulakan dengan tazkirah. Ini tanda bahawa kita nak mengamali menjadi orang yang terbaik. Sebab manusia ni kalau tidak diberikan suatu peringatan mereka akan lupa. Bagaimana Allah rakam dalam Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, bagilah peringatan kerana peringatan sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi pada malam ni kita baru nak sambut Ramadan esok, tapi malam ni kita telah berniat membetulkan niat kita untuk berpuasa selama sebulan mengikut mazhab Maliki, dan kita berniat juga untuk puasa pada tiap-tiap hari mengikut apa yang diajar oleh mazhab kita Syafi'i. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita telah pun bersungguh untuk membuktikan keimanan kita pada Allah. Nabi pun buat benda yang sama, mengembirakan para sahabat dengan kedatangan Ramadan. Abu Hurairah pernah menceritakan bahawa Nabi ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Nabi akan mengembirakan para sahabat dengan kedatangan Ramadan. Faqala Rasulullah, Nabi akan menyebut, laqad ja'akum syahrun mubarak syahrun azim. Datang kepada kamu bulan yang penuh keberkatan, bulan yang sangat besar. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Bagi orang yang faham, mereka akan faham. Tujuan Allah buka pintu syurga nak bagi tahu siapa pun kamu yang dahulu pernah tersilap, yang lupakan aku, kata Allah, yang tak mau balik kepada Islam selain daripada bulan Ramadan, tetapi datang di Ramadan, aku offer kepada kamu untuk masuk ke surga dengan cara aku tutupkan pintu neraka. Waktu laku fihi syayatin, diikat para syaitan, kata Nabi. Semoga orang-orang yang dulu tergendala kerja ibadahnya ataupun nak balik pada Allah kerana beralasankan syaitan, maka pada bulan ini bukan lagi alasan syaitan mereka tak boleh balik. Allah welcoming mereka dengan marhaban bikum. Marilah kamu semua masuk ke dalam Ramadan penuh dengan keimanan dan muhasabah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan Ramadan, siapa berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah. Kita nak 2 perkara ini. Mari kita masuk Ramadan dengan penuh muhasabah, dan kita nak masuk Ramadan dengan keimanan bagi Allah. Sebab tu kita nak meraihkan Ramadan. Sebab tu hari ini ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang baik, nasyid-nasyid yang baik untuk welcoming Ramadan. Ramadan menjelang lagi, membawa rahmat dan maghfirah. Sambutlah ketibaannya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlasan dan siap siaga. Ini lagu Ramadan, tuan-tuan. Kalau lagu ni orang lupa Ramadan. Ramadan dengan jiwa seperti ketibaan orang yang kita cinta, dengan ucapan ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Pintu terbuka, nak tunjuk pada kita Allah buka pintu rahmatnya agar mencurah-curah
kita dapat kenikmatan padanya. So di bulan ini, siapa yang masih ragu Allah nak menerimanya, kembalilah kepada Allah. Sebab tu ada satu cerita yang menarik, yang Nabi nak pujuk orang-orang yang melakukan maksiat ini agar jangan takut untuk pulang bagi Allah. Saya bukan kata tuan-tuan ahli maksiat lalu saya pun buat tajuk ni, tuan-tuan dah beriman. Tak. Yang di depan saya ni ustaz-ustaz asatizah, orang-orang hebat ni. Tetapi kadang-kadang mungkin ada di luar sana yang merasakan bahawa macam Allah tak welcoming, kami ni jauh padamu ya Allah. Kami ni tak macam orang yang datang masjid. Kami ni tak macam orang-orang beriman lain yang kadang-kadang terpisah daripada jalanmu ya Allah. Tak, Nabi cerita tentang satu kisah. Nabi kata ada satu kisah yang berlaku, Nabi kata fa in kana fi Bani Israel rajulan mutawakhiyain. Nabi kata di zaman Bani Israel ada dua orang laki-laki yang berkawan baik. Tapi masalahnya fa inna wahidan minhuma mujtahidun fi sabilillah. Yang seorang tu adalah orang yang kuat beribadah pada Allah. Cuma yang seorang lagi adalah seorang yang melakukan kemaksiatan pada Allah. Makna ada dua orang yang berkawan, seorang yang memang ahli ibadah, kuat sungguh ibadahnya. Yang seorang lagi celok-celak lah tuan-tuan. Banyaknya melakukan perkara yang silap di jalan Allah Ta'ala. Orang yang menjadi ahli ibadah tadi bila jumpa kawannya yang suka buat maksiat, dia pun kata, "Aqsir, berhentilah kamu, cukup-cukuplah buat maksiat, pulanglah kepada Allah." Orang yang kena ucap gini, dia kawan baik, dia pun naik bara jugalah. Sebab asyik-asyik pesan tinggalkan maksiat. Hang baik sangat ke? Aku ni teruk sangat ke? Sampai pesan begitu. Dia pun kata, "Khallini wa rabbi, tinggalkanlah aku dengan Tuhanku. Abu'itha alayya qariba, adakah kamu dibangkitkan untuk jaga aku? Segala dosa aku yang aku nak buat, kamu nak ambil tahu? Cukuplah Allah yang menjadi Tuhanku." Maka Nabi berkata, kemudian kedua-duanya dimatikan oleh Allah Ta'ala melalui malaikat. Bila mati kedua-duanya dikumpulkan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kedua-duanya dikumpulkan depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah pun kata kepada ahli maksiat itu, "Masuklah kamu ke dalam syurga. Idhab ila jannati, pergilah kamu menuju ke syurgaku." Kepada orang yang ahli ibadah tadi, Allah Ta'ala tanya kepada dia, "Apakah kamu lebih tahu pada aku? Dan adakah kamu lebih berkuasa daripada aku hinggakan kamu boleh menentukan syurga dan neraka aku?" Sebab sebelum tu, bila laki-laki ni kata kepadanya bahawa biarkanlah aku ni kau suka aku lah nak ibadah ke tak? Maka jawab ahli ibadah tadi, dia kata, "Wallahi la yadkhulakallahul jannata abada." Allah tak akan masukkan kamu ke dalam syurga selama-lamanya. Demi Allah, kamu akan berada dalam neraka. Kata ahli ibadah tadi. Perkataan tu rupanya menjadi kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu wahai ahli ibadah yang baik, tugas kita hari ini membimbing orang-orang yang belum baik. Jangan kita jadi judgmental kepada mereka. Sebab ramai orang tidak di welcoming datang ke rumah Allah, mereka akan sekali jauh daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hari ini sebab welcoming, ada orang yang buat kerja, tengok orang macam Nabil balik pada Islam. Nabil Ahmad, kenal tuan-tuan? Tak kenal? Tuan-tuan jauh sangat pun pada KL Subang. Jadi dia balik pada agama. Baru ni dia kata, tiap-tiap kali solat subuh saya akan solat 17 rakaat. Qadha sungguh 5 waktu. Qadha sungguh 5 waktu tuan-tuan, sebab dulu tak solat langsung. Ada satu kelompok yang berjaya tarik. Kita nak bukan kelompok itu saja yang tarik orang kepada agama, kita juga mampu tarik orang pada agama. Siapa sangka orang macam apa? Hak rambut panjang tu, hak nyanyi tu, apa nama tu, adik Zainal Zain tu? Tengok ustaz kita jawab Anwar Zain. Lagi kemas pada tuan-tuan. Tuan-tuan tak jawab langsung, beriman sungguh tuan-tuan. Anwar Zain tiba-tiba boleh ikut jemaah tabligh. Tu saya kata jangan bagi hanya jemaah tabligh yang buat kerja dakwah. Mana kerja kita tuan-tuan? Dia tarik sambil-sambil tuang teh tarik, boleh nyanyi lagi. Lelaki ini yang selalu mencintamu, selalu tampan. Apa dia? Apa dia?
Jemua saya ambil gaji ingat, saya lupa tuan-tuan. Nesh dah balik pada agama tuan-tuan. Awi dah balik pada agama. Cukuplah, dulu saya paling susah hati tengok Awi tuan-tuan. Kan? Awi, ku berjalan di dalam hujan. Tak nak dengar lagu tu? Mencari api yang terpadam. Nampak adik tu seronok. Kalau aku tak nyanyi, dia tak main kuliah kan? Jadi nak cerita ni lah jalan yang orang lupa nak bawa. So sebab dah berada dalam kelompok eksklusif jemaah, maka mereka berkawan dengan jemaah mereka sahaja. Mereka duduk dengan kelompok mereka sahaja. Mereka bercakap anak anta. Mereka duduk dengan kelompok mereka. Mereka berucapkan astaghfirullahaladzim, apa nak jadi dengan orang di luar sana. Mereka inilah kalau tersilap langkah akan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah bangkitkan kedua-dua mereka, seorang ahli maksiat, seorang lagi yang memang ahli ibadah yang kuat, mujtahidun fil ibadah. Bila Nabi rakam mujtahidun, maknanya bukan ibadah biasa-biasa tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala kata, kamu masuk neraka, fadhhabu bihi ilan nar, masukkan dia ke dalam neraka. Maka dalam satu laman web namanya ad-durar.net ataupun ad-durarus saniyah, dalam bahasa Arabnya dia kata, kenapa laki-laki tadi yang beriman pada Allah masuk neraka, sedangkan dia marah kerana laki-laki yang buat maksiat itu bila ditegur dia menjawab. Maka dia marah laki-laki itu dengan berkata, wallahi la yadkhulakallahu jannah, Allah tak akan masukkan kamu ke dalam syurga, sebab dia marah. Tapi dalam huraian tu memang dia marah, tapi dia marah bercampur dengan rasa riak, rasa menghina orang, rasa orang lain tidak baik, dia lebih baik daripada orang lain. Ini problem, penyakit mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, buka hati tuan-tuan untuk tarik seramai mungkin balik kepada agamanya tuan-tuan. Sebab di luar sana ramai orang yang perlukan bimbingan. Ramai yang tak tahu jalan nak balik pada Allah. Mereka menanti-nanti orang yang baik macam kita, yang dengar kuliah, yang memang ikut program agama. Kalaulah semua orang bertindak sebagai seorang pendakwah, bertemu siapa saja pun welcoming, jumpa siapa pun marhaban bik, sentiasa buka dada dan pandangan melihat orang lain dengan pandangan mata lebah, insya-Allah pada masa itu kita akan diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula Ramadan kali ini, kita bukan hanya nak mengumpulkan pahala peribadi kita, kita nak attach dengan ramai orang yang mungkin memerlukan pertolongan kita. Jangan sangka orang di luar sana tak mau Islam. Cuma sudah ada satu perkataan yang pernah timbul, kami ni ustaz orang jahat ustaz, mereka semua orang baik-baik, kami ni layak berada dalam neraka. Jangan cakap macam tu. Bukan saya cakap ustaz, mereka yang kata kat saya, saya tak layak masuk surga dah ustaz. Tu yang saya buat jahat terus, senang. Nanti bila saya mati pun Allah Ta'ala masukkan saya dalam neraka puas hati. Mereka dah putus asa tuan-tuan. Jangan bagi orang di luar sana putus asa. Sebab itulah orang yang mutadayin beragama, janganlah mengetatkan agama ini. Agama ini dah kuat. Fa inna hadzal din matin, kata Nabi. Agama ni dah kuat. Fa'auril bihi birrifqi, maka gawilah dengan agama dengan cara lemah lembut. Apa dia? Pegang orang, sembang dengan orang, cakap dengan orang, sebut pada orang tuan-tuan. Jadi mari kita tiru benda ni insya-Allah. Sebab di luar sana ramai orang yang kita nak selamat, dan kita pun tak mampu nak pergi jumpa dia orang seorang-seorang. Jangan kata tuan-tuan, saya pun tak mampu tuan-tuan nak pergi menghadap orang-orang itu, saya tak mampu. Tapi bila ada peluang dan ruang untuk engage dengan mereka, jangan lepaskan peluang itu, kerana mereka memerlukan bimbingan kita. Kalau tuan-tuan tak boleh bimbing anak muda, bimbinglah janda tuan-tuan. Semoga dengan bimbingan tuan-tuan akan menyebabkan mereka boleh jadi lebih baik insya-Allah. Kalau tuan-tuan mampu untuk lebih pada tu, buatlah sesuatu. Kawan-kawan yang masih muda, tariklah rakan-rakan anda datang, bagi tahu tazkirah ni tidak ketat, okey je, ada nyanyi-nyanyi sikit. Saya ni bila nyanyi ni takut, pasal ada orang soleh akan takut aku tuan-tuan. Dulu pernah di Shah Alam saya nyanyi gini, macam dia lebih halim daripada saya tuan-tuan. Tapi saya kira orang di Subang Bestari ni, nama pun Subang Bestari, orang yang bijak sana, bukan bijak sini sahaja tuan-tuan. Mesti tahu bahawa yang saya bawa ni adalah dakwah. Jom kita buat kerja ini insya-Allah. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini
kita menjadi orang yang luhur hatinya, ingin melihat ramai orang menuju ke syurganya dan buka jalan untuk mereka balik kepada Islam, insya-Allah. Kalau itu kita buat, kita akan terbaik, insya-Allah. Saya berhenti kat dulu kerana warning pada saya adalah hanya 20 minit. Lajak pada tu duit kuliah dia tak bagi, tuan-tuan. Saya berhenti dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat dengan kebaikan apa yang kita bincang pada malam ni. Di luar sana ada tabung, tuan-tuan, untuk satu program yang sedang saya jalankan, namanya Ustaz Pro. Kita telah siapkan satu website dengan satu app. Tuan-tuan boleh download dalam Google Play dengan App Store. Ada apa yang dipanggil Ustaz Pro. Orang-orang muda saya galakkan download kerana dia adalah untuk mereka-mereka yang mencari kuliah tapi 3 minit, mencari pengisian tapi 3 minit 4 minit saja. Ada nota, ada infografik. Kalau tuan-tuan dah download kemudian tuan-tuan tengok macam tak ada apa, tuan-tuan jangan padam dulu, sebab kita sedang berusaha masukkan banyak bahan di situ. Sampai satu hari nanti Ustaz Pro adalah pembimbing kepada setiap orang yang memerlukan jawapan segera dan tak mau tunggu ustaz di masjid dan mereka tak mau nak cari jalan-jalan payah mengenali agama. Kami mudahkan dalam jalan Ustaz Pro, insya-Allah. Siapa yang download kekal dulu. Jangan kata tak ada apa pun kemudian cancel, tuan-tuan. Tunggu dulu, kerana kita banyak rancangan nak buat. Akan ada zikir, akan ada soal jawab agama, akan ada ustaz-ustaz, akan ada penyelesai masalah kita, insya-Allah dalam tu. Cuma kami tak ada duit, kami kena pelan-pelan buat, tuan-tuan. Sumbangan kalian dah yang menyebabkan kami boleh terus. Siapa yang ada zakat, ada sumbangan, ada apa jua, tuan-tuan ambil lah. Ada booklet di luar sana, di situ ada nombor account, tuan-tuan bank in lah nanti. Kalau duit tak bawa malam ni, saya tak mau lepas seorang pun, tuan-tuan. Yang ada malam ni bagilah malam ni, tuan-tuan. Yang tak ada boleh bank in, tuan-tuan. Nampak style Kasim Baba, tuan-tuan. Jadi maknanya mudah-mudahan tuan-tuan diberi rahmat. Jom kita terus ibadah, kuat 30 hari, dekatkan diri dengan Allah. Jangan berfikir hanya nak dapat pahala, tapi pertama sekali berfikir macam mana nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bila kita angkat takbir, kita rasa Allah memerhatikan kita dan kita tak nak jauh daripada Allah. Inilah bulan dia. Mari kita ambil langkah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati olehnya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.